Pada tahun 2013, sebuah laman sesawang bernama Wired telah menerbitkan sebuah artikel berkenaan satu kumpulan penggodam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kerajaan China. Kumpulan yang dikenali sebagai APT-1 ini merupakan sebahagian daripada unit 61398, iaitu salah sebuah unit dalam Angkatan Tentera Pembebasan Rakyat atau PLA. Dalam insiden ini, dilaporkan bahawa kumpulan APT-1 ini telah berjaya memuat turun beratus terabyte data yang melibatkan lebih 100 syarikat di Amerika Syarikat. Penemuan kesan-kesan pencerobohan itu membuktikan yang unit tersebut memang wujud, walaupun ianya dikatakan hanya kabar angin selama ini. Dan kajian mendalam daripada laporan itu mendapati bahawa jaringan rangkaian Cina ini sebenarnya jauh lebih besar daripada sangkaan yang melibatkan usaha Cina menguasai dunia. Malaysia juga tidak terkecuali terlibat dalam isu penggodam ini. Pada Februari 2020, Malaysia Computer Emergency Response Team (MICERT) telah mengeluarkan amaran di mana satu kumpulan penggodam Cina, APT-40, yang mensasarkan para pegawai kerajaan untuk mencuri data mengenai projek yang disokong oleh kerajaan. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat operasi APT-40 dan cubaan Cina untuk menggodam kerajaan Malaysia. Teruskan menonton. Kerajaan China sememangnya tidak asing lagi dengan aktiviti menggodam. Terdapat dakwaan yang mengatakan terdapat lebih dari 10 kumpulan APT yang dikaitkan dengan China yang berpusat di pelbagai wilayah China dan mensasarkan negara-negara yang berbeza. Kebanyakan projek-projek APT-40 didapati bersesuaian dengan kepentingan kerajaan China. Apa yang biasanya dilakukan oleh mereka adalah cuba untuk mencuri data, merosakkan operasi atau memusnahkan infrastruktur. Turut dikenali dengan bermacam gelaran lain seperti Command Crew, Command Panda, GIF-89A dan Byzantine Candor. Kumpulan APT-1 mula menjadi sebutan selepas kerajaan Amerika Syarikat mengeluarkan notis penangkapan kepada 5 orang pegawai kanan unit tersebut apabila mereka telah terbukti menceroboh masuk rangkaian komputer di negara itu. Hasil daripada pengesan jejak yang dilakukan, penyiasat telah berjaya mengenal pasti lokasi operasi mereka. Unit 61398 dilaporkan beroperasi daripada sebuah menara setinggi 12 tingkat yang terletak di Shanghai dalam kawasan awam. Ini adalah kali pertama unit ini berjaya dijejaki kedudukannya selepas lebih 10 tahun pihak penyiasat melakukan operasi, iaitu sejak tahun 2002 lagi. Selepas kejayaan mengenal pasti individu dan lokasi di sebalik APT-1, siasatan yang lebih mendalam turut mendapati APT-1 bukanlah satu-satunya unit yang ada. Wujud beberapa unit lain seperti APT-2 atau dikenali sebagai Pata Panda yang merupakan pecahan daripada unit 61486 PLA yang bertugas khas untuk mencuri data daripada penyelidikan angkasa Amerika Syarikat. Kumpulan APT-3 pula merupakan kumpulan perang digital yang dikenali dengan nama Gothic Panda dan diberikan tugas khas untuk menyelongkar dan menyerang rangkaian komputer milik Agensi Keselamatan Amerika Syarikat iaitu National Service Agency (NSA). APT-3 telah berjaya memuat turun senjata cacing digital milik NSA yang dikenali sebagai Eternal Romance, di mana ia telah dibangunkan sebagai senjata digital yang berkemampuan untuk menyerang komputer menggunakan sistem operasi Windows 10. APT-40 sasarkan negara yang penting. Sekitar Mac 2019, sebuah agensi security digital iaitu FireEye telah melaporkan tentang kewujudan satu unit yang dilabelkan sebagai APT-40 di mana unit itu dipercayai ditugaskan khas untuk membantu mempercepatkan proses usaha modernisasi lautan kerajaan China. APT-40 dikatakan bertanggungjawab untuk mensasarkan serangan serta mengodam mana-mana badan atau agensi yang terlibat dalam kejuruteraan, pengangkutan serta pertahanan yang berkisar kepada sektor maritim bermula sekitar tahun 2016. Kajian FireEye juga menunjukkan negara-negara yang dijadikan sasaran kumpulan APT-40 adalah negara-negara yang menyokong usaha Belt Road Initiative China. Negara-negara ini adalah Kemboja, Belgium, Jerman, Filipina, Arab Saudi, Norway dan termasuklah Malaysia. Inisiatif Obor adalah projek prasarana yang dilancarkan oleh Presiden China Xi Jinping pada tahun 2013 di mana ia merupakan rangkaian perdagangan yang melibatkan kereta api, saluran tenaga, lebuh raya dan sepadan-sepadan di seluruh negara bekas Soviet, Pakistan, India dan Asia Tenggara. Dalam satu insiden bulan Disember tahun 2016, kapal laut PLA telah merampas sebuah jentera drone selaman tiada pemandu UUV milik Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat di sebuah lokasi yang terletak tidak jauh daripada pelabuhan Teluk Subic di Filipina. UUV itu dipercayai dirampas agar kajian dapat dilakukan ke atasnya bagi membolehkan APT-40 memahami teknologi di sebalik rekaan UUV tersebut. Berdepan kritikan atas apa yang berlaku, kerajaan China menyifatkan
tindakan Amerika Syarikat yang menghantar UUV itu ke kawasan-kawasan lautan yang sedang dituntut China merupakan satu bentuk pencerobohan yang tidak sepatutnya berlaku. Walaupun begitu, kenyataan China itu tidak tepat memandangkan kawasan perairan itu sebenarnya adalah milik Filipina. Usaha kerajaan China membina UUV. Insiden rampasan UUV itu walaupun kelihatan kecil, sebenarnya berkait besar dengan usaha kerajaan China dalam memperluaskan kekuasaan mereka. Ini terbukti apabila tentera China dilaporkan sedang berusaha membangunkan drone menyelam di lautan dalam skala besar-besaran yang akan dilengkapi dengan teknologi paling moden. Ini berkait dengan satu usaha terbesar China melalui pemasangan sistem yang diberikan gelaran Tembok Besar Lautan China, di mana China mahu mewujudkan jaringan pengesan menggunakan teknologi sensor dan drone menyelam tanpa pemandu yang mampu mengenal pasti pergerakan kapal dan kapal selam di sekitar Laut China Selatan agar mereka boleh memantau sebarang bentuk navigasi di kawasan perairan berdekatan. Dalam masa yang sama, kerajaan China juga menyalurkan dana secara besar-besaran kepada 15 universiti di negara tersebut bagi menjalankan kajian pembangunan drone UUV untuk tujuan saintifik. Banyak pihak berpendapat selepas China berkemampuan untuk membangunkan UUV seperti yang dirancang, besar kemungkinan mereka akan melakukan proses penambahbaikan bagi membolehkan pembangunan drone milik China dengan tujuan pertempuran, rondaan dan pengesanan kapal musuh. China cuba godam file-file di Malaysia. Siasatan lebih mendalam ke atas APT-40 mendapati mereka beroperasi atas nama syarikat Hainan Xiandun Technology Development Company sebagai identiti samaran beroperasi dari bandar Hainan. Syarikat ini sebenarnya hanya salah satu daripada 8 lagi syarikat lain yang didaftarkan di bandar tersebut. Walaupun laporan FireEye dikeluarkan pada awal tahun 2019, hanya pada bulan Februari tahun 2020, pihak sekuriti tempatan MyCert yang beroperasi di bawah Agensi Sekuriti Malaysia mengesahkan kejadian serangan dilakukan APT-40 telah berlaku, di mana mereka mensasarkan individu-individu penting dalam kerajaan Malaysia. Dalam kenyataan itu, MyCert tidak menamakan kerajaan China sebagai dalang. Sebaliknya, bersikap diplomatik menamakan kumpulan APT-40 dalam rujukan yang disertakan. APT-40 dilaporkan menggunakan kaedah penghantaran email penyamaran bagi mengaburkan mata sasaran mereka. Aplikasi godaman yang disertakan dalam email akan dihantar kepada sasaran, di mana anggota APT-40 bertindak menyamar sama ada sebagai jurnalis, pelabur, ahli NGO dan juga pegawai tentera bagi melekakan pegawai kerajaan negara. Namun masih tidak diketahui sama ada berlaku perpindahan data melibatkan Malaysia ataupun tidak, kerana MyCert juga tidak dapat mengesahkan yang APT-40 berjaya mencuri maklumat dari pegawai kerajaan Malaysia walaupun ia berjaya mengesan kempen serangan cyber tersebut. Tetapi apa yang jelas ialah semua serangan APT-40 di Malaysia memfokuskan kepada individu-individu yang terlibat dalam sektor pengangkutan dan juga maritim. Impian Angkatan Tentera Laut Biru China. Ramai penganalisis politik dunia berpendapat tujuan utama China mewujudkan rangkaian-rangkaian jalinan di lautan serta membangunkan teknologi rondaan laut adalah untuk membantu mereka mencapai status yang dinamakan sebagai Angkatan Tentera Laut Biru atau Blue Water Navy, yang mana pada ketika ini hanya tentera Amerika Syarikat yang mempunyai kemampuan seperti ini. Sebuah Angkatan Tentera Laut Biru dikatakan mempunyai kapasiti untuk melakukan serangan dalam skala global dan mampu beroperasi dari kawasan laut dalam yang jauh daripada daratan. Angkatan Laut Biru juga mempunyai kemampuan bertempur dan bertahan di permukaan air, di dalam lautan dan di udara dengan berkesan serta mampu melaksanakan proses pembekalan semula keperluan Angkatan Laut di tengah-tengah lautan tanpa perlu berpatah balik. Visi tentera China yang dimulakan oleh Panglima Liu Huaqing pada awal era 80-an telah berhasrat untuk menjadikan Angkatan Tentera Laut China mampu menyaingi Angkatan Tentera Amerika Syarikat sebagai sebuah Angkatan Tentera Laut Biru pada tahun 2030. Dengan kemampuan itu, kekuatan kerajaan China tidak lagi terhad pada kawasan sekitar Laut Kuning, Laut China Selatan dan Laut China Timur sahaja. Sebaliknya, mereka juga akan mula bergerak lebih jauh ke Lautan Pasifik dan Lautan Hindi. Kesimpulannya, tidak dapat disangka lagi aktiviti godaman ini mempunyai kaitan yang jelas dengan visi besar China untuk menguasai dunia. Walaupun banyak negara telah berusaha dengan pelbagai cara untuk mengelak serangan cyber, tetapi kebanyakannya tidak dapat lari daripada tindakan penggodam ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.